Assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah hari kepada semua yang masih lagi berada di sana. Nama saya Wan Nur Rashidi bin Wan Tajuddin. Hari ini saya akan share satu topik yang kebanyakan audience familiar, Kehendak Maksima. Azri, Azwa, Fazli, so standby lah. So your electrical background, so sama juga Cik Dizai dan Cik Helmi. So harap-harap apa yang nak saya sampaikan ni berguna kepada semua orang. Okey, topik ni memang saya guna untuk mengajar dan saya compile dan design modul ni selepas saya banyak melalui pengalaman saya dan adakan kelas lah kepada pelajar-pelajar final year UiTM. Okey. So setakat ni semua dengar? Dengar. Ya, okey. Baik. Tuannya tak ada gambar dia. Ha? Gambar presenter tak ada ni. Tengah rekod. Saya tak ada sebab saya guna iPad. Oh, okey. Ada lagi satu Tuan Bizai. Boleh masuk. satu. Kalau masuk saya admit je. Okey. So sorry. Time ni lah orang nak telefon. Okey. So apa itu kita akan masuk sikit tentang bab kehendak maksima. Apa itu kehendak maksima? Kehendak maksima ni macam satu value, satu unit dalam unit kilowatt. Contohnya kalau kita ke pasar malam nak beli buah, kita minta buah tu beberapa kilogram. So bila berurusan dengan TMB, kita kena minta dalam unit kilowatt. Okey, satu nilai yang disita oleh jurutera elektrik bagi mendapatkan bekalan daripada TMB. Dan nilai kehendak maksima ni jika disalah isytihar, bukan salah, mungkin terlebih isytihar atau terkurang isytihar akan memberi impact kepada the whole project. Kalau contohnya satu pembangunan, sekarang ni saya akan menerangkan untuk satu pembangunan bercampur. Pembangunan bercampur ni contohnya satu tanah yang besar, kita akan bina mungkin beberapa unit rumah kedai, rumah banglo dan sebagainya lah. Okey. Kehendak maksima ni satu subjek yang diajar dulu. Diajar di universiti, I think ramai yang familiar about this. Tapi masa belajar dulu kita fokus more on dapatkan nilai kehendak maksima dan kita size up MSB. So macam Tuan Azri tadi explain, kehendak maksima boleh akan ada implikasi terhadap size MSB. Tapi apa yang saya nak present sekarang ni adalah kesan dia terhadap pembangunan sesuatu tempat tu dari perspektif TNB. Alright. So ini contoh satu perisytiharan yang dibuat untuk satu pembangunan bercampur yang di-endorse oleh saya sendiri. So untuk pembangunan bercampur ni kita akan bina 20 unit rumah berkembar, jenis A, jenis B, 32 unit, surau, depo sampah semua. Okay. So semua ni perlu dikira dan jumlah maksimum demand ni akan diisytihar 715 untuk kes ini 715 kilowatt. Okay. So orang ini dipanggil load data dan perlu dikompil dan disubmit kepada TNB bersama-sama dengan dokumen-dokumen lain lah. Okay. So kita akan tengok apa yang dari segi pengiraan dia, kehendak maksima ialah beban bersambung darab faktor kepelbagaian atau dalam Englishnya maximum demand times equals to total connected load in English lah. Sebab sometimes kita baca English times diversity factor. So diversity factor ni ialah satu faktor kepelbagaian di mana contoh untuk satu rumah kita tak guna ke semua peralatan elektrik yang ada. Bila kita berada di living room, tiada siapa di dalam bilik. Bila ada orang di dalam bilik, tiada siapa menggunakan bilik air. So diversity factor ni kita boleh setkan berdasarkan pengalaman lah. Mungkin daripada 0.5 ke 0.85 macam tu. Okay. So bila kita guna diversity factor hampiri
menghampiri 1, makna kata maksimum demand kita akan tinggi. So apa implikasi dia sekarang ni? Alright. Bagi pengguna domestik, macam rumah kita, kendaraan maksima ialah di antara 8 kW ke 20 kW. Bagi pengguna rumah-rumah kecil macam saya, rumah apartmen, mungkin kita guna single phase, kendaraan maksima mungkin dalam 10 kW. Kalau rumah-rumah banglo, rumah besar yang menggunakan 3 phase mungkin lebih daripada 12 kW ke atas lah. Alright. So lebih daripada tu mungkin kita kena ambil bekalan orang kata bekalan lain sikit lah, city meter kita panggil. So TMB dia sudah dalam satu buku Electrical Supply Application Handbook ada satu standard lah yang dia guna untuk menentukan berapa kendaraan maksima yang perlu diisytiharkan. So sini kita ada daripada low cost flat sampai ke nombor 6 double story bungalow, luxury condominium. Okay. So dia dibahagikan kepada rural, suburban dan urban. So selalunya kita akan refer kepada suburban. Kepada urban sebab dia memberi nilai kendaraan maksima tertinggi. Alright. So untuk pengisytiharan saya yang tadi, so semua ni adalah berdasarkan kepada guideline yang diberikan oleh TMB, di mana maksimum demand ini ialah daripada guideline TMB yang saya tunjuk tadi. Okay. So ada apa-apa soalan tak sekali? Adakah saya terlalu laju? Boleh tuan, boleh. Okay, alright. Okay saja tuan. So, apa yang akan memberi impact kepada beban maksima ni? Kehendak terakhir sini. Okay, 715 kW ni. Bila kita total up semua, dia akan dapat 715 kW untuk the whole development. So, apa yang dia akan effect? Salah satu, the first thing yang akan effect ialah benda pencawang elektrik. Pencawang elektrik ialah satu, saya rasa mana-mana kita akan pernah jumpa pencawang elektrik ni. Siapa pernah come across ni, mesti ada yang tengok cuma perasan dengan tak perasan je. Kita ada 2 jenis di kawasan-kawasan perumahan yang kita selalu jumpa. Jenis single chamber dan jenis double chamber. Okay, 2 ni yang selalu kita jumpa lah. Okay, apa beza? Ada siapa-siapa yang nampak perbezaan tak? So if you all notice perbezaan untuk single chamber ialah bilik-bilik ni lah. Bilik-bilik ni, pintu ni dan 2 pintu ni. So kalau jenis single chamber dia ada 1 sahaja, dan kalau ada double chamber dia ada 2 bilik ni. Okay. Jenis double chamber. So kita akan tengok jenis single chamber saja dulu, dan apa equipment yang ada di dalam satu-satu pencawang. Kita tak tahu selalu bila TMB tripping baru boleh tengok dalam tu. Nobody is allowed to be inside a TMB substation except for TMB personnel only. So 2 main komponen di dalam satu substation pencawang elektrik ialah VCB switchgear dan transformer. 2 ni. Okay. Kalau kita tengok single chamber, jenis single chamber ni, so dalam bilik pintu yang kecil ni, sini adalah bilik switchgear, dan pintu yang besar ni ialah bilik transformer. Okay. So apa yang menentukan, kalau kita tengok balik tadi single chamber dan jenis double chamber, kadang-kadang kita lalu di satu kawasan perumahan, kenapa ada single chamber saja? Kenapa ada tempat yang ada double chamber saja? Dan kenapa tempat tu ada dua-dua? So apa yang menentukan jenis pencawang elektrik ni ialah
saya balik ialah kepada maximum demand, MD. Okay. Ini kerana maximum demand bergantung kepada capacity transformer kita. So these are all the transformer capacity yang disediakan oleh pihak TMB daripada 100 kVA ke 750 kVA. 100 kVA ke 1000 kVA. Okay. So dalam unit transformer dia dalam kVA, tapi bila kita declare MB dia dalam unit kilowatt. So dia boleh berhubung kait lah. So 1000 kVA is paling besar. 1000 kVA adalah size capacity terbesar yang disupply oleh TMB. So 1000 kVA ni boleh memberi 850 kilowatt. Okay. So satu substation single chamber maximum boleh bagi 850 kilowatt. Tetapi TMB tak akan memberi full because bila 850 kilowatt means that you are using at full capacity. So TMB membenarkan 85% sahaja penggunaan iaitu 720 kilowatt. So ini paling penggunaan paling tinggi. So berbalik kepada load data saya tadi 715 kilowatt. So tuan-tuan boleh agak dalam satu pembangunan ni berapa pencawang elektrik yang diperlukan. So dengan 715 kilowatt dan dengan maximum capacity yang boleh diberikan oleh TMB, so mana untuk pembangunan ni kita perlu membina satu unit TMB substation single chamber. Alright. So itulah kesan dia kepada maximum demand. So jika saya declare maximum demand tu lebih, saya increase by let's say 1 kilowatt jadi 11 kilowatt, yang ni jadi 5 kilowatt. So sudah tentu value akhir maximum demand kita ni akan menambah. Akan menambah dan secara tak langsung akan menambah bilangan pencawang elektrik. So kesan kepada penambahan ini akan memberi impact kepada pihak pemaju, di mana mereka perlu menyediakan lebih pencawang elektrik dan perlu menyediakan lebih tanah, dan ini secara tak langsung akan memberi impact kepada kita pengguna. Rumah jadi mahal. Kenapa? Pencawang elektrik ini perlu dibina oleh pihak pemaju dan diserahkan kepada TMB. Dan tanah-tanah tu pun akan jadi milik TMB. So menjadi tanggungjawab seorang juruterang elektrik untuk memastikan peristiharan beban maksimum demand itu dilakukan dengan sebaik mungkin. Has to be ethical in this case. Alright. So itu penjelasan saya. So saya harap tuan-tuan boleh dapat bezakan. Kita ada dua jenis pencawang elektrik. Boleh siapa-siapa berikan apa dia dua jenis pencawang elektrik tu? Boleh saya menjawab tuan? Boleh. Mr. Mahen. Satu pencawang single chamber, satu lagi pencawang double chamber. Ya, double chamber. So there are cases di mana jika perlu untuk membuat dua pencawang single chamber, kita boleh combine dua pencawang single chamber tu untuk menjadi satu pencawang double chamber. So that way kita akan save more space dan membina kuranglah pembinaan. Satu single chamber cost about 100 ke 120 ribu, 80 ribu ke 100 ribu, satu double chamber dalam 100 ke 130 ribu. So the addition tu kurang instead of building two double chamber. Okay. Dan lagi satu ialah Tuan Azri, berapa kapasiti transformer yang dibekalkan oleh TMB kepada developer dalam satu-satu substation? Atau bagi yang dah paling kecil dan paling besar? Paling besar 1000 kVA tuan. Besar 1000 kVA. So selalu kita tengok paling besar lah. Kita tak tengok yang paling kecil, kita tengok paling besar. Alright. So kalau lebih daripada 1000 kVA, then yang tu is a next topic lah. Itu kena join kelas saya. Okay. So any questions?
ada apa-apa yang nak bertanya sebab benda ni kita tengok hari-hari. Kita balik ke rumah kita akan lalu TMB substation. So hopefully after this you get an So idea far lah. tak ada lah. Apa. Tak ada. Cik Ridwan lagi besar substation. 33 kV dan kat atas lah tu. Sebab saya pun kerja servis pencawang TMB. Ya. So tak ada apa? Okey, tak ada apa, faham. Okay, terima kasih. So the next topic, banyak lagi kesan bagi maximum demand ni bila disalah istihar atau teristihar lebih, teristihar kurang. So dari segi voltage scheme, dari segi pencawang, dari segi cas sambungan yang perlu dibayar, meter deposit, banyak lagi. So this is salah satu daripada aspek, salah satu kesan daripada maximum demand. Apa kesan dia? Salah satunya ialah pencawang elektrik. So ke depan saya boleh share lagi. Okay. So ada apa-apa soalan lagi untuk yang sekarang ni maximum demand dengan pencawang elektrik dulu? Okey. Okey, tak ada. Baik. So itu saja. Terima kasih atas saya lupa nak buat slide. Terima kasih. Okey. So Awal.